اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta taufik, yakni kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung dalam ciri yang keenam, masih lagi pendetailan ciri yang keenam, iaitu aspek yang ketiga. Dalam ciri yang keenam ini Allah Ta'ala mempunyai sifat ataupun ciri yang bernama wahdaniyah ataupun tunggal. Tunggal ini salah satu daripada ciri yang ada pada diri Allah Ta'ala. Tunggal ini apabila kita sebut Allah Ta'ala ini tunggal, Allah satu, Allah esa, wahdaniyah, maka kita terbayan di minda kita dia punya kerangka pembahagian wahdaniyah, iaitu merujuk kepada tiga aspek. Pertama, tunggal dari sudut diri Allah, zat Allah Ta'ala. Yang kedua, tunggal dari sudut sifat ataupun ciri yang ada pada dia. Ciri Allah pun tuan-tuan dia tidak akan sama dengan ciri yang ada pada baharu. Sebab tu dipanggil tunggal. Dia tak sama dengan ciri yang ada pada kita. Konsep sahaja sama. Kita ada ciri, Allah Ta'ala ada ciri, tetapi cirinya tidak sama. Sebab tu dipanggil wahdaniyah. Dan yang ketiganya ialah aspek yang ketiga, tunggal merujuk kepada perbuatan dia. Hari ini yang kita nak bincang malam ni, kita akan settlekan. Kita akan habiskan ciri yang ketiga malam ni, iaitu tunggal dari sudut perbuatan Allah. Ini yang penting tuan-tuan. Mana-mana kitab kita sebut 2-3 minggu lepas, mana-mana kitab para ulama mendetailkan lebih daripada dua aspek lagi. Inilah dia didetailkan oleh para ulama berbanding dengan tunggal dari sudut diri, tunggal dari sudut ciri. Tunggal dari sudut perbuatan ini lebih detail. Kenapa? Kerana di sinilah tempat berlakunya kekeliruan kalaulah kita tidak memahami betul-betul makna tunggal dari sudut perbuatan menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau kita tak panggil confirm betul-betul makna, menyebabkan kita akan rasa bahawa kita juga ada perbuatan, kerana kita juga ada kemampuan, ada tenaga, ada energi, dan kita boleh melangkah. Maka kita langkah itu tidak ada campur tangan dengan Allah. Ada level yang kedua tuan-tuan, pahaman yang sesat. Pertama, dia kata dia ada kuasa, ada perbuatan yang tidak ada kaitan dengan Allah. Ini yang memang yang real sesat. Yang kedua pun tak betul juga. Inilah yang ramai. Kadang-kadang ahli sunnah pun berpegang yang sama. Apa dia? Dia ada perbuatan melangkah, perbuatan cakap, perbuatan mendengar, perbuatan melihat. Apapun perbuatan kita merasakan sharing ataupun ada perbuatan kita dan ada juga perbuatan Allah. Ini nampak sedikit macam betul tuan-tuan, tetapi sebenarnya masih tak betul. Ini yang perlu kepada clear, perlu kepada panggil jelas macam mana makna satu pada perbuatan Allah. Dia tidak sharing dengan kita. Bukan makna kita boleh melangkah, Allah Ta'ala yang izinkan melangkah. Makna izin yang kita nak bincang malam ni. Kita kata Alhamdulillah tuan-tuan, kita sampai malam ni di surau ini dengan izin Allah Ta'ala. Mana apa izin Allah Ta'ala? Izin Allah Ta'ala itu bagi pahaman kita secara umum, pahaman yang seolah-olah kita rasa dah cantik dah tuan-tuan, kita rasa perbuatan kita cuma diizin oleh Allah, pun salah juga. Kita akan bincang makna izin dan makna kasab itu. Kasab ni makna usaha kita. Tuan-tuan berusaha melangkah sampai di sini, Allah Ta'ala izin sehingga sampai ke sini. Tetapi perbuatan siapa? Kita lah.
dah kita melangkah. Sebenarnya satu perbuatan, bukan perbuatan kita, tetapi zahirnya nampak perbuatan kita. Allah tak ada cover dengan zahirnya nampak kita, hakikatnya bukan kita. Itu makna izin yang kita nak akan bincang malam ini, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bincang dua benda malam ini, tuan-tuan. Yang pertamanya makna perbuatan, makna satu pada perbuatan, apa makna dia. Yang kedua kita akan bincang untuk nak clearkan lagi hubung kait dengan perbuatan Allah Ta'ala ni. Kita akan bincang tentang makna usaha perbuatan kita. Apa makna usaha? Selalu kita sebut, alhamdulillah saya usaha dapat rezeki lebih kerana saya usaha lebih. Saya berusaha datang ke surau ini, alhamdulillah sampai juga malam ni. Walaupun sibuk hari ni, letih hari ni, banyak busy kerja hari ni, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala izin sampai juga. Itu kita akan bincang, tuan-tuan. Dua benda. Pertama, apa makna perbuatan Allah Ta'ala tunggal pada perbuatan. Allah bersifat dengan tunggal perbuatan dia. Yang kedua, kita akan last sekali makna usaha. Usaha yang dinisbahkan kepada baharu. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kita akan bincang dulu makna pertama, iaitu tunggal pada perbuatan Allah Ta'ala. Dan mustahil berbilan perbuatannya. Kat mana ni? Apa? Tadi lupa dah itu. Dan esa pada perbuatan. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 4, tuan-tuan. Kalau kitab saya ni muka surat 4 versi Jawi, iaitu keenam wahdaniyah. Di bawah itu kita dah bincang wahdaniyah pada zat dan wahdaniyah pada sifat, dan masuk malam ni wahdaniyah pada perbuatan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan esa perbuatannya perbuatan Allah, yakni ia dikendaki dengan makna tunggal pada perbuatannya perbuatan Allah. Tiada ada yang kuasa memperbuat makhluk melainkan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala perbuatannya perbuatan Allah tiada berkehendak, yang berhajat kepada yang menolong, dan tiada berkehendak kepada perkakas. Baik, saya tahu. Kesimpulan, tuan-tuan, dia ada dua makna. Makna perbuatan tunggal, esa pada perbuatan Allah Ta'ala ini ada dua makna. Samalah. Esa pada zat ada dua makna, esa pada sifat ada dua makna. Dua makna tu maksudnya dua bentuk. Esa pada zat dua bentuk, esa pada sifat dua bentuk, dan esa pada perbuatan juga dua bentuk. Makna esa ni kita dah faham, iaitu tak berbilan. Allah Ta'ala ni ciri dia tidak berbilan diri dia, dan dia tidak berbilan sifat dia. Sama ada bilangan itu dalam bentuk yang kita dah sebut 2 minggu lepas, sama ada dalam bentuk yang memfasil ataupun mutasil. Itu dia punya term akademik dia lah. Tuan-tuan tak perlu ingat bentuk bilangan itu. Cuma kita ingat makna tak berbilan diri itu, maksud dianya Allah Ta'ala bukan jirin, bukan sama dengan makhluk. Dan Allah Ta'ala itu tidak berbilan dari sudut sifat dia. Ciri yang ada pada diri dia tidak berbilan. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala tidak berbilan dari segi perbuatan. Yang pertama, tuan-tuan, apa makna? Dia ada dua bentuk tak berbilan ini. Bentuk yang pertama, macam mana yang kata Allah Ta'ala tak berbilan perbuatan dia. Perbuatan Allah Ta'ala yang tidak berbilan ini, bentuk yang pertama, bentuk yang muttasil, merujuk kepada perbuatan Allah Ta'ala tidak berkongsi, tidak berkongsi ataupun tidak sharing dengan perbuatan yang lain pada menjadikan makhluk. Itu yang pertama. Ulang sekali lagi, tuan-tuan. Bentuk yang pertama, yang kata Allah Ta'ala tidak berbilan diri dia, diri Allah Ta'ala, iaitu perbuatan Allah Ta'ala
Perbuatan Allah Ta'ala ini tidak berbilan dalam bentuk yang muttasil, merujuk kepada perbuatan Allah Ta'ala, tidak berkongsi, tidak sharing dengan perbuatan yang lain, perbuatan yang lain pada menjadikan makhluk. Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu benda, tuan-tuan, apapun benda, tak kisah, umum. Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu benda, dia tidak berkongsi kuasa dia dengan yang lain, dengan orang lain. Mudah faham, yang lain tu merujuk pada lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berkongsi dengan yang lain pada menjadikan makhluk. Bukan maknanya dia nak menjadikan suatu benda ni, tuan-tuan, power yang ada pada Allah Ta'ala, kuasa yang pada Allah Ta'ala tu, dia terpaksa berkongsi, sharing dengan kuasa yang ada pada lain. Nak mencipta kuasa yang ada pada kita, tuan-tuan boleh melangkah ni, tuan-tuan boleh bercakap, tuan-tuan boleh melihat, tuan-tuan boleh mendengar. Siapa yang mencipta kudrah, kuasa yang ada pada tuan-tuan, kuasa sehingga boleh melangkah? Adakah kita berkongsi dengan Allah Ta'ala? Ini perbuatan makna tunggal pada perbuatan dalam bentuk yang pertama, merujuk kepada Allah Ta'ala ini, dia tidak berkongsi dengan yang lain pada menjadikan makhluk. Sepenuhnya kuasa kudrah Allah Ta'ala, dia menjadikan suatu benda, tuan-tuan, sepenuhnya dengan apa dia? Dengan sifat kudrah, perkuasa yang ada pada diri Allah. Tidak ada campur tangan yang lain, tidak ada kongsi dengan yang lain. Dia cipta kudrah kita, perkuasa yang ada pada kita, sehingga kita boleh melangkah, kita boleh angkat tangan, kita boleh bergerak, boleh berkelip mata, tuan-tuan, boleh angkat kelopak mata. Banyak perkuasa, kudrah yang Allah cipta pada kita. Adakah bercampur kudrah kita pun separuh, kudrah Allah separuh? Tidak. Dia tidak berkongsi dengan yang lain. Dia mencipta secara total, secara keseluruhannya, menggunakan kuasa yang ada pada dia, yang nama dia sifat kudrah, yang kita akan bincang akan datang. Satu ciri, tuan-tuan, yang kita belum bincang lagi, yang nama dia ciri kudrah yang ada pada diri Allah. Dengan kudrah itulah dia mampu mencipta apa saja benda mungkin, tanpa sharing dengan kuasa yang ada pada yang lain. Ini yang pertama. Sebab itulah apabila kita faham bentuk pertama ini, tuan-tuan, kena clear apa saja yang ada pada baharu, kita ini baharu, bukan sedikit pun campur tangan dengan kita. Maksudnya kita tidak ada kuasa. Kerana kuasa yang ada pada kita, dia ada dua benda, tuan-tuan, ni kita akan bincang last sekali. Tersebut tadi, tuan-tuan, kita akan bincang dua benda malam ni. Pertama makna perbuatan, yang kedua makna usaha. Usaha kita akan letak last sekali. Apa dia? Kita ni, tuan-tuan, dia ada dua benda. Pertama apa dia? Pertama, kuasa yang ada pada diri kita, yang kita tak boleh nampak, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nampak kuasa yang ada pada tuan-tuan, tetapi tuan-tuan boleh detect. Tuan-tuan boleh kesan, walaupun tak nampak lihat, tak nampak, tak boleh dengar, tetapi tuan-tuan boleh kesan, aku ni rasa kuat hari ni. Boleh bergerak, boleh angkat tangan, kuat, ada tenaga. Tenaga itu, tuan-tuan, dalam bahasa bahasa ilmu kalamnya, dinamakan kudrah. Kita ni ada kudrah, ada kuasa. Apabila tuan-tuan ada kuasa, menyebabkan tuan-tuan boleh berkuasa. Berkuasa, mampu, ada kemampuan untuk bergerak, kemampuan untuk melangkah, untuk angkat tangan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dia ada dua benda tu, dua benda. Jangan kita nampak satu benda. Apa dia benda yang kedua? Yang keduanya ialah yang tadi, tuan-tuan, yang pertama saya sebut tadi, apa dia? Allah Ta'ala jadikan kepada diri kita ini kuasa. Apa makna kuasa? Ciri kemampuan kita. Tu ciri, kemampuan tu ciri, bukan diri. Diri yang tuan-tuan nampak fizikal saya.
Tenaga dalaman saya itu bukan diri, ciri. Sebab itu kita ada energi, saya bertenaga. Saya boleh melangkah, saya boleh berjalan sampai ke surau. Itu ciri, bukan diri. Pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala cipta kepada tuan-tuan, kepada kita ini, ciri yang nama dia ialah tenaga ataupun kudrah. Sifat kemampuan. Ada kemampuan untuk bergerak. Yang kedua yang kita kena faham, apabila tuan-tuan faham dua benda, insya-Allah benda yang kedua yang kita akan bincang malam ni sangat simple kalau tuan-tuan faham dua benda yang ada pada kita. Apa dia yang kedua tuan-tuan? Yang keduanya ialah perbuatan. Lain. Tadi ciri, yang ini perbuatan. Apa dia perbuatan? Apabila tuan-tuan ada kemampuan, maka tuan-tuan boleh, dengan kemampuan yang ada dalam diri kita, tuan-tuan boleh buat apa saja. Tuan-tuan boleh melangkah, tuan-tuan boleh hakak tangan, tuan-tuan boleh bercakap. Dua benda. Maka kedua benda ini tuan-tuan, siapa yang mencipta dia? Yang menciptanya ialah Allah Ta'ala. Tidak ada sedikit pun campur tangan daripada kita. Diri kita pun Allah Ta'ala cipta. Diri kita, roh yang Allah masukkan dalam badan kita pun Allah Ta'ala cipta. Kemudian Allah package-kan roh dan jasad. Kemudian Allah cipta jasad, Allah cipta ciri yang ada pada jasad, lengkap semua. Kemudian Allah Ta'ala cipta roh, package-kan roh, jasad, dan dia masukkan ciri yang ada pada jasad. Kemudian lengkap ciri ada pada jasad, Allah Ta'ala buat pula apa tuan-tuan? Perbuatan. Allah cipta perbuatan tuan-tuan. Tuan-tuan ada tak keinginan bercakap? Ada. Itu Allah cipta. Iradah yang ada pada tuan-tuan, keinginan yang ada dalam diri kita, dia panggil iradah kulliyah. Kita akan bincang di dalam sifat iradah akan datang. Keinginan yang Allah Ta'ala cipta kepada nak bercakap, nak bergerak, rasa nak makan, nak minum, nak tu, nak ni, keinginan. Kemudian tuan-tuan nak action, nak bertindak, Allah Ta'ala akan mencipta tindakan kita. Kemampuan untuk kita boleh bertindak, kemampuan untuk boleh bercakap, keluar suara, Allah Ta'ala cipta. Kemampuan untuk tuan-tuan melihat, tuan-tuan nak melihat, ya, tuan-tuan melihat, maka dapat. Allah Ta'ala bagi kepada kita, apa dia? Kemampuan untuk nampak benda yang kita lihat. Siapa cipta tuan-tuan? Allah Ta'ala cipta. Dia cipta sifat yang ada pada kita, dan dia juga cipta perbuatan yang ada pada kita. Maknanya perbuatan yang keluar daripada kita, perbuatan melangkah, perbuatan bercakap, perbuatan mendengar, perbuatan melihat. Apapun perbuatan yang keluar daripada kita, siapa yang mencipta? Diri kita ataupun Allah? Allah yang mencipta. Adakah syari dengan kita? Tidak. Sedikit pun tidak ada syari dengan kita. Maka kenapa kita kata, kita mengaku akulah datang, akulah melangkah, akulah sembahyang? Ya. Itu kita nak kena pakejkan ilmu ini dengan ilmu syariat. Boleh ke tidak kita bercakap kerana bukan kita angkat tangan, Allah Ta'ala yang buat. Keinginan untuk kita angkat Allah beri. Kemudian kita nak angkat, Allah jadikan perbuatan mengangkat. Ketika mana energi kita ada, dan dalam masa sama kita nak iradah, dia bersatu dengan qudrah, dan dia lahirnya fi'lun, perbuatan, lahirnya itu keluarnya daripada kita, maka dari sudut adatnya boleh untuk kita nisbah itu perbuatan kita zahirnya, tapi hakikat kita orang yang nampak ni tuan-tuan, orang yang ada pengetahuan ini, ada ilmu ini, zahir bercakap menurut syariat, tetapi hakikat kita nampak bahawa sedikit pun aku tidak ada. Itu tuan-tuan package ilmu akidah dengan ilmu syariat, dan dikombinkan lagi dengan ilmu tasawuf. Lengkaplah tiga ilmu, diadunkan sekali. Lahirlah orang yang mukmin, bercakapnya dengan syariat, tetapi hatinya nampak apa yang dia kata. Maksud dia cakap ni, saya ni mampu solat bangkit pukul 3 pagi. Apa yang dia bercakap itu, zahirnya dia bercakap dia mampu bangkit pukul 3 pagi solat tahajud, tetapi hakikat apa dia nampak? Hakikat dia nampak bahawa sebenarnya bukan kemampuan aku, Allah Ta'ala beri. Apabila dia nak, dia pilih nak bangkit, Allah izin nak bangkit, Allah izinkan dia bangkit, boleh. Tapi kalau dia nak, Allah tak izin, tak boleh bangkit juga. Dia nampak
Itu pakej di antara akidah dengan syariat. Ini satu tuan-tuan, bentuk yang pertama, iaitu satu pada perbuatan itu merujuk kepada perbuatan Allah ini tidak ada kongsi sharing dengan makhluk, dengan yang lain pada mencipta makhluk. Settle. Makna mencipta makhluk apapun, Allah cipta sifat kita, Allah cipta perbuatan kita. Tu dua konsep umum. Diri kita ni tuan-tuan, kita ada diri, kita ada ciri, kita ada perbuatan. Itu ketiga-tiga benda yang ada pada kita semua Allah Ta'ala buat. Diri kita Allah buat, ciri yang ada pada diri kita Allah buat, dan perbuatan lahir dalam keluar daripada kita pun Allah Ta'ala buat. Dan yang kedua tuan-tuan, yang kedua apa dia? Yang kedua pula, maksud ternafi bilangan perbuatan Allah Ta'ala ataupun tunggal pada perbuatan Allah Ta'ala, satu pada perbuatan Allah. Ini Qul huwallahu ahad tuan-tuan. Ini kita nak bahas ayat Quran Qul huwallahu ahad. Itu dalil dia. Kita baca satu ayat saja Qul huwallahu ahad, tetapi dia orang panggil penhayatan dia menyerap di dalam hati kita. Kenapa? Kita nampak, kita tahu. Sebelum nampak kena tahu. Kita tahu dia punya makna dia, sehingga kita menyerap di dalam hati kita yang kata tunggal Allah Ta'ala. Nabi katakanlah wahai Muhammad, Allah itu bercirikan satu pada perbuatan. Satu pada perbuatan. Yang kedua, bentuk yang kedua, perbuatan Allah Ta'ala tunggal merujuk kepada tidak ada perbuatan yang lain. Ini mudah tuan-tuan. Ini lagi mudah. Tidak ada perbuatan yang lain sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Iaitu apa dia? Iaitu sama-sama memberi bekas. Ini dia punya istilah ilmu kalam, ilmu akidah. Tuan-tuan akan bertemu dalam kitab Arab, dalam kitab Jawi, dia akan terjemuh daripada kitab Arab. Perbuatan Allah Ta'ala ini perbuatan yang memberi kesan, memberi bekas. Dan perbuatan kita, perbuatan yang tidak memberi bekas. Ini istilah dia. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, dalam bahasa kita, bukan dalam bahasa ilmu kalam. Bahasa kita ni apabila kita sebut Allah tunggal pada perbuatan tuan-tuan dalam bentuk yang kedua. Bentuk pertama tuan-tuan dah faham. Maknanya Allah Ta'ala tidak sharing. Perbuatan dia tidak berkongsi dengan perbuatan lain pada mencipta kita. Yang kedua apa dia? Yang keduanya perbuatan Allah Ta'ala tunggal ini, satu ini, esa ini merujuk kepada perbuatan Allah tak sama. Dia tak akan sama dengan perbuatan yang lain. Sama ini nisbah mana tuan-tuan? Nisbah apa? Nisbah memberi bekas ataupun memberi kesan. Apa makna memberi kesan ataupun memberi bekas? Memberi kesan ini tuan-tuan, memberi bekas, perbuatan Allah sahaja. Tidak ada perbuatan lain yang boleh memberi kesan. Ini istilah dia. Apa makna, maksud dia? Iaitu perbuatan yang mengadakan benda yang tidak ada. Dan perbuatan yang boleh menadan, membinasakan benda yang ada. Itu maksud perbuatan Allah. Maka tuan-tuan, perbuatan yang mengada benda yang tidak ada. Kita ni tuan-tuan, dulunya kita tidak ada. Allah mengadakan kita. Itu dia panggil mengadakan benda yang tidak ada dan menadamkan, membinasakan benda yang dah ada. Kita ni dah ada tuan-tuan, Allah boleh binasa bila-bila menurut kehendak dia. Dalam ilmu dia. Ilmu ni mana dalam pengetahuan dan perancangan Allah. Allah dia ada planning tuan-tuan, siap-siap. Dia ada plan dia. Bukan maknanya dia tidak ada plan, dia nak buat bila-bila dia boleh buat. Ya, tetapi dia ada plan dia, pengetahuan dia. Kita akan belajar semua ciri dia. Dan kita akan matching dengan ayat surah Yasin di belakang. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kum fayakun. Kum fayakun. Allah kalau dia nak, dia kata kum saja jadi. Itu kena faham tuan-tuan. Apa makna kun fayakun? Kalau dia nak kita jadi malam ni, terus jadi tanpa dia rancang terlebih dahulu dia azali, maka tidak berlaku begitu. Kenapa? Kerana Allah dia ada perancangan awal, dia azali lagi. Apa yang
Allah lakukan tanjis, dia panggil. Tanjis ni Allah Ta'ala bekerja setiap hari. Ada orang kata Allah Ta'ala ni relax lah, tak bekerja ke? Allah bekerja setiap hari. Apa kerja Allah Ta'ala? Kerja Allah Ta'ala mentanjis plan dia di azali. Apa perancangan Allah Ta'ala, tuan-tuan? Masa ni, sekarang ini, tuan-tuan, dia plan di azali lagi. Kita berada dalam majlis pengajian kitab Usuluddin di mana? Di surau Al-Firdaus. Bila? Pada 1 September 2020. Bukan bermakna malam ni baru berlaku, tidak. Malam ni berlaku ya, tetapi perancangan di azali. Apa kaitan dengan kun fayakun? Itu kita akan tangguh. Kun fayakun dia tak masuk tajuk lagi. Sebab takut kita faham Allah ini punya power, tak power Allah. Kalau dia nak buat hari ni, dia boleh buat. Ya, betul. Tapi dia buat hari ni benda yang dia rancang di azali lagi, perancangan dia. Dia hanya ikut plan apa yang Allah plan di azali. Baik, settle tuan-tuan. Kita ulang sekali lagi sebelum kita nak penutup. Kita tutup dengan makna kehendak. Barulah kita clear, tuan-tuan. Kita tahu perbuatan tunggal pada perbuatan, kemudian kita nak ada hubung kait dengan usaha. Ini sangat penting mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena tahu ID kita, identiti kita tak sama dengan firqah lain. Nah, ini penting, tuan-tuan. Ahlussunnah wal Jamaah, makna usaha itu merujuk kepada apa? Tak perlu, tuan-tuan, study firqah yang berpuluh firqah lagi. Kita just study satu firqah, satu kumpulan, satu mazhab saja, Ahlussunnah wal Jamaah. Mana-mana yang bercanggah tak sama dengan apa kita faham, bermakna itu bukan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Simple saja. Tak perlu firqah. Banyak, tuan-tuan, firqah. 73 firqah. 72 tuan-tuan kena study. Tak larat kita. Satu ni pun tak habis lagi. Jadi senang cerita, kita study hak kita dulu. Kalau ada masa ekstra tu, barulah kita study firqah Wahabi macam mana, firqah Mu'tazilah macam mana, firqah Murji'ah macam mana, Qadariyah macam mana, Jabariyah macam mana, Syiah macam mana. Banyak. Itu berapa baru kita sebut, tak sampai 10 lagi. Tapi 73 tu, tuan-tuan, bukan 73. Dia firqah bilangan Syiah, dia lahirnya 20 lebih. Jadi total semua firqah besar itu dia jadi 72. Baik. Apa last sekali, tuan-tuan? Last sekali sebelum kita masuk makna usaha, kita akan ulang sekali lagi yang kata bentuk perbuatan Allah Ta'ala yang kedua. Apa dia, tuan-tuan? Perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan yang lain. Tak sama dari sudut apa? Perbuatan Allah ini dia perbuatan yang memberi bekas, perbuatan yang ada kesan. Apa dia memberi bekas? Mengadakan benda yang tidak ada dan membinasakan, menadankan benda yang dah ada. Ini perbuatan Allah, orang lain tak boleh buat. Orang lain ni dia bukan mencipta, dia hanya memindahkan saja. Kepakaran yang Allah beri kepada kita ini bukan untuk mencipta benda yang tidak ada, tetapi untuk memindah sahaja benda yang telah ada. Bahan mentah Allah beri kepada kita, kepakaran dan ilmu Allah beri kepada kita untuk mencantumkan benda itu jadi suatu benda lain. Besi Allah beri kepada kita, aluminium Allah beri kepada kita, kemudian kita buat jadi benda ni, kita buat jadi kenderaan, kita buat jadi besi, kita buat jadi benda ni. Itu dia panggil proses kita mengalih, mengubah daripada satu pattern kepada benda lain. Bukan mencipta daripada besi tidak ada, kita boleh buat jadi besi, kemudian daripada besi kita proses jadi kenderaan. Tidak. Baik, saya tuan-tuan, dan Allah Ta'ala perbuatannya, perbuatan Allah tiada berkehendak kepada yang menolong dan tiada berkehendak kepada perkakas. Jadi perbuatan dia ini menjadikan suatu benda ni tak berkongsi dengan lain, tak sama power dengan orang lain, dan dia juga tidak berhajat. Ini tambahan info saja. Kesimpulan dia ada dua tu saja makna. Allah Ta'ala ini tunggal pada perbuatan itu merujuk kepada dia tak berkongsi dengan yang lain dan dia tidak sama perbuatannya dengan perbuatan lain. Mustahil Allah, mustahil berbilan-bilan zatnya, yakni mustahil zatnya zat Allah Ta'ala bersusum daripada beberapa suku. Ini kesimpulan balik, tuan-tuan.
Jadi oleh kerana masa singkat, kesimpulan ni mustahil ni saya akan letak, kita akan bincang bulan depan. Bulan depan ini dia hanya kesimpulan balik apa yang kita dah bincang 3 benda tu tuan-tuan. 3 benda kita akan ekspreskan bulan depan. Baca cepat saja kerana ini huraian apa yang telah kita hurai. Dia hurai balik. Maksud dia Allah Ta'ala ini tak berbilang satu pada diri, satu pada sifat, satu pada perbuatan, kemudian disimpulkan dalam bentuk huraian. Maknanya tuan-tuan dah faham konsep ini, kita akan bulan depan kita akan baca secara cepat. Yang paling penting kesimpulan itu tuan faham makna 3 benda itu. Baik, last sekali tuan-tuan, penutup ini kita ada masa lebih kurang 6 minit lagi. Dia azan awal sekali ni. Jadi mustahil bulan depan takut saya lupa. Kesimpulan yang saya nak sebut kat tuan-tuan, dia ada hubung kait malam ni. Kerana bulan depan kita dah tak sebut usaha dan ikhtiar ni tuan. Usaha kita tak sebut bulan depan kerana bulan depan ni penulis kita ini dia huraikan kesimpulan dari sudut ketiga-tiga kerangka tadi. Iaitu Allah Ta'ala bersifat bercirikan ataupun tunggal dari sudut diri, sifat dan perbuatan. Dia rakunkan ketiga-tiga benda. Jadi kesimpulan saya nak sebut malam ni tuan-tuan, yang kedua, saya sebut awal tadi kita nak sebut 2 benda. Yang keduanya ialah makna usaha. Sebab kalau kita tak sentuh sedikit benda ni tuan-tuan, dia ada tajuk khusus benda ni, tuan-tuan akan rasa keliru apabila tuan-tuan faham makna perbuatan. Perbuatan Allah ni tuan-tuan dah faham tunggal. Qul huwallahu ahad, ahad pada af'al Allah, pada perbuatan Allah merujuk apa dia? Perbuatan Allah ini tidak berkongsi dengan yang lain. Keseluruhannya perbuatan Allah, tidak ada campur tangan dengan yang lain. Dan juga merujuk kepada perbuatan Allah tu satu-satu benda dia buat tidak sama dengan perbuatan yang lain. Tak sama dengan perbuatan kita. Baik, kita akan jadi, kalau kita tak faham usaha ni, menyebabkan kita rasa yang kita melangkah tu kan kita. Ini yang kita menuliskan kita, yang kita mendengarkan kita, yang kita melihatkan kita. Kita nak melihat, kita lihat, bukan kita. Ya, betul. Maka di sini tuan-tuan, satu bahagian lagi tuan-tuan kena tahu ialah makna usaha dan ikhtiar. Di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sangat fokus, sangat penting ini. Salah satu daripada cabang ilmu akidah yang dibincangkan, yang diberi perhatian dalam mazhab kita ialah makna usaha dan ikhtiar, selain daripada makna qada dan qadar. Ini tempat-tempat yang perlu kepada perhatian untuk kita pegang dengan betul. Apa makna usaha tuan-tuan? Kita dah sebut makna usaha ni. Usaha ni tuan-tuan, dia merujuk kepada apa? Usaha kita, ya, kita itu nisbah menurut bahasa secara adat. Bukan hakikat. Tuan-tuan tahu hakikat sebenar perbuatan ini, perbuatan Allah, tidak ada campur tangan dengan kita. Maka apa dia dipanggil usaha kita? Allah izin untuk bergerak. Kita berusaha, Allah izin untuk kita bergerak, melangkah. Allah kita berusaha mendengar, Allah izin menyebabkan tuan-tuan boleh dengar apa yang saya cakap. Tuan-tuan boleh lihat apa yang tuan-tuan nak lihat. Ini dia merujuk kepada usaha. Usaha ni tuan-tuan merujuk kepada apa? Bahasa ini, usaha ini, dia merujuk kepada Allah Ta'ala mencipta. Saya dah sebut 2 benda tadi. Saya dah sebut awal tadi, kalau tuan-tuan faham 2 benda ini, menyebabkan tuan-tuan akan faham usaha. Apa 2 benda yang awal saya sebut? Allah Ta'ala mencipta kudrah yang ada pada baharu. Allah Ta'ala mencipta kudrah, sifat perkuasa yang ada pada makhluk. Kita tuan-tuan, mudah faham kita. Allah Ta'ala mencipta kudrah, sifat perkuasa yang ada pada tuan-tuan, yang ada pada saya ini. Dia cipta apa? Sifat, ciri perkuasa yang ada pada tuan-tuan. Saya tak nampak kuasa yang ada pada tuan-tuan. Sifat, ciri perkuasa ada pada tuan-tuan saya tak nampak. Tuan-tuan boleh teris, dipanggil wujudan. Tuan-tuan boleh tahu ke tuan-tuan ada kuasa? Ya. Ada kemampuan malam ni. Dia kata, sihat ustaz, saya boleh kuat, rasa kuat malam ni boleh sampai di surau ni. Kalau tidak tak sampai, dia kata sakit lama dah. Kenapa sakit? Allah tarik kudrah, sifat perkuasaan ada pada tuan-tuan, Allah tarik bila-bila masuk. Kenapa? Kerana dia yang buat. Ini tuan-tuan, saya ulas sekali lagi. Allah ciptakan
sifat berkuasa yang ada pada kita, pada baharu, pada tuan-tuan, pada saya, dan ini dam ni, dan Allah Ta'ala mencipta perbuatan yang ada pada tuan-tuan. Allah Ta'ala mencipta sifat yang ada pada kita, pada baharu, dan Allah mencipta perbuatan. Dah tuan-tuan ada qudrah, maka tuan-tuan boleh berkuasa. Perbuatan, lahir perbuatan, lahirlah, boleh bergerak, boleh melangkah. Allah mencipta perbuatan yang ada pada tuan-tuan tanpa ada awal dan akhir. Maksud apa? Tanpa ada dahulu dan kemudian. Allah cipta dua benda ni tuan-tuan, bukan serentak, tetapi tidak ada nisbah dia cipta dua ni. Adakah dia cipta energi kita dulu baru dia cipta perbuatan? Adakah serentak dia cipta? Merujuk kepada Allah cipta dua benda ini, tidak ada dahulu dan kemudian. Itulah dinamakan usaha. Usaha ni tuan-tuan, nak faham tu bahasa sangat mudah disebut, tetapi nak faham tu payah. Mudah saja sebut usaha, nampak perbuatan kita. Sedangkan usaha ini merujuk kepada apa? Allah ciptakan dua benda ini tanpa ada dahulu dan kemudian. Itulah panggil usaha. Usaha dia merujuk pada apa? Perbuat dua benda Allah buat ini tuan-tuan, tak, dua benda ni, sebuah dua benda Allah buat ini tanpa dahulu dan kemudian. Tak tahu Allah Ta'ala buat mana dulu dan mana kemudian. Itulah dinamakan usaha. Orang tanya, usaha tu apa dia? Itulah. Dah usaha. Ya, yang itulah. Tu dia payah nak faham. Ulang. Tak nampak lagi. Tak apalah, baru 2-3 kali dengar. Orang mengaji 3 tahun, 4 tahun tak faham usaha. Tak faham makna, bukan sebutan tuan-tuan. Sebutan tu kita dah cakap lama dah. Usaha saya boleh hasilkan kejayaan. Memanglah itu dari segi adab dia. Tapi kena ingat, usaha bukan merujuk perbuatan saja tuan-tuan. Bukan kerana melangkah saja, tidak. Dua-dua merujuk pada Allah Ta'ala buat. Dua-dua itu Allah Ta'ala buat. Tak ada kita pun tuan-tuan. Tak ada kita. Jangan kata, akulah melangkah ni. Aku melangkah. Ya, keluar daripada kita. Itu dipanggil usaha tu. Ni sebuah keluar pada siapa tuan-tuan? Perbuatan kita kan? Ayo, Allah buat diri kita. Allah buat ciri kuasa yang ada pada kita, dan Allah tambah satu lagi perbuatan. Kita nak langkah, ya. Nak melihat, ya. Usaha saya melangkah, ya. Kenapa? Kerana perbuatan lahir pada saya. Perbuatan melangkah tu kan saya, keluar daripada saya, maka nisbah keluar pada kita itulah. Allah cipta dua benda yang tidak ada dahulu dan kemudian, lahir pada kita itu dinamakan usaha kita. Boleh ke tidak nama usaha kita? Ya, pada adab dinamakan usaha kita, hakikatnya Allah buat. Begitu. Lepas tu tuan-tuan, naik satu level lagi, kitab tasawuf, tuan-tuan akan belajar, ada term dia. Apa dia term dia tuan-tuan? Menghilangkan keakuan dalam diri. Ananiyah. Ni. Ananiyah dalam diri kena buat. Jangan rasa, jangan perasan, sebut tak apa. Memang kena cakap macam tu. Jangan cakap Allah, aku bukan aku semayang, siapa Allah semayang? Itu sesat. Siapa semayang? Allah Ta'ala semayang, bukan aku tak ada apa. Bukan aku yang angkat ni, Allah angkat. Bukan aku rokok, Allah rokok. Itu orang tak mengaji akidah tuan-tuan, dia bercakap macam tu. Oleh kerana isyarat dah berbunyi, maka kita pun sambung bulan depan. Tapi tak tergantung tuan-tuan, dah settle dah semua. Clear dua benda dah kita bincang tadi. Makna perbuatan Allah Ta'ala tunggal pada perbuatan, settle dah, merujuk pada dua. Dan Allah Ta'ala ini ada kaitan, yang kedua kita sebut ada kaitan dengan usaha. Dah kita faham dah perbuatan Allah ini apa dia. Perbuatan yang tak berkongsi dengan yang lain, perbuatan yang tak sama dengan perbuatan lain. Lahir pada kita itu apa dia, nama usaha. Usaha ni merujuk pada apa? Bukan merujuk pada perbuatan saja. Jangan nampak aku boleh melangkah. Usaha aku, dia merujuk pada dua. Merujuk pada energi Allah cipta dalam tu, diri kita. Allah penyakit kecil manis, mana dia ada usaha tuan-tuan? Orang kecil manis tak kronik, mana ada? Lembek tuan-tuan. Cakap pun tak nak. Pergi ziarah dia tak nak bercakap. Tanya kenapa Tuan Haji? Letih ustaz, tak boleh bercakap. Letih, tak boleh bercakap. Jangan tanya dia, marah dia. Kenapa Tuan Haji tak berjalan? Jangan tanya soalan tu ustaz, saya letih ni. Dia kata saya dah sebulan dah nak berjalan, tak boleh berjalan. Keinginan dia ada, Allah tak tarik keinginan dia. Iradah dia ada, tetapi Allah tarik kudrah dalam diri dia. Kudrah dalam diri dia Allah tarik tuan-tuan, tak boleh buat apa.
Nak saja ada, nak tu, nak ni, nak makan tak boleh makan, nak jalan tak boleh berjalan. Nak nikah je tak nak. Tu tak nak, jangan tanya tu. Wallahu a'lam, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.